Hala 7 Malaysia di bawah Anwar. Adakah ia satu harapan ataupun kebimbangan? Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini Current Sphere MY. Selepas 2 tahun menerajui kerajaan perpaduan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih berdepan cabaran besar dalam usaha untuk memenangi hati rakyat, khususnya pengundi Melayu. Kajian terbaru oleh Merdeka Center mendedahkan bahawa majoriti rakyat Malaysia masih skeptikal terhadap hala 7 negara di bawah pentadbiran beliau. Kajian yang dijalankan antara November hingga Disember tahun ini menunjukkan 53% rakyat berpendapat negara sedang menuju ke arah yang salah, manakala hanya 39% yakin negara berada di landasan yang betul. Sentimen ini lebih ketara dalam kalangan pengundi Melayu dan India, manakala kaum Cina yang selama ini menjadi penyokong kuat Pakatan Harapan pula dilihat semakin berbelah bahagi mengenai masa depan negara di bawah kepimpinan Anwar. Walaupun rating kepuasan terhadap Anwar sebagai Perdana Menteri meningkat sedikit, yaitu sebanyak 1% daripada 53% kepada 54%, jumlah mereka yang tidak berpuas hati juga meningkat sebanyak 2%. Statistik ini menggambarkan satu jurang yang semakin melebar antara sokongan yang stabil dan ketidakyakinan yang semakin membesar dalam kalangan rakyat. Di sebalik semua kempen ucapan dan tema madani yang diketengahkan, keresahan mengenai ekonomi, kos sara hidup, dan kecekapan pentadbiran masih menjadi isu utama yang membelenggu rakyat Malaysia. Mengikut kajian tersebut, masalah ekonomi kekal menjadi isu nomor 1 di mata rakyat. Seramai 47% responden menegaskan bahwa isu ekonomi adalah punca utama mereka merasakan hala 7 negara salah. Ini termasuk kelemahan nilai ringgit, gaji yang tidak setimpal dengan kos sara hidup, serta kurangnya peluang pekerjaan yang stabil. Lebih membimbangkan, 64% daripada mereka menyatakan rasa tidak puas hati terhadap langkah kerajaan mengawal kos sara hidup yang semakin menekan. Walaupun pelbagai bantuan kewangan telah diumumkan, seperti subsidi bersasar dan inisiatif menangani kenaikan harga barang, nampaknya kesan bantuan ini masih belum dirasai oleh golongan yang paling terkesan. Dalam isu korupsi pula, meskipun kerajaan Anwar sering menekankan komitmen untuk membantras amalan rasuah dan memastikan kedaulatan undang-undang, 52% responden masih tidak berpuas hati dengan prestasi kerajaan dalam memerangi rasuah. Slogan dan retorik politik mengenai rasuah nampaknya belum cukup untuk meyakinkan rakyat. Malah, tuduhan bahwa tindakan kerajaan dalam menangani rasuah bersifat selektif dan hanya menyasarkan pemimpin pembangkang terus menjadi persoalan besar dalam kalangan rakyat. Lebih membimbangkan, hanya 42% percaya kerajaan benar-benar mengamalkan prinsip kedaulatan undang-undang secara adil dan telus. Dari sudut demografi, sentimen negatif paling ketara dalam kalangan mereka yang berusia antara 31 hingga 60 tahun, yaitu golongan yang paling aktif dalam sektor ekonomi dan mempunyai tanggungan keluarga. Golongan ini merupakan tulang belakang kepada kestabilan ekonomi negara, namun mereka merasakan beban yang semakin berat akibat kos sara hidup yang melambung tinggi. Bagi golongan muda pula, mereka masih menantikan peluang pekerjaan yang stabil dan gaji yang lebih kompetitif bagi menghadapi realiti ekonomi yang mencabar. Persepsi negatif terhadap hala 7 negara juga dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik yang masih menghantui pentadbiran kerajaan perpaduan. Walaupun ketegangan politik kelihatan reda berbanding tahun pertama pentadbiran Anwar, naratif politik identiti dan isu pelindungan hak-hak Melayu semakin dominan. Parti pembangkang terutamanya Perikatan Nasional terus memainkan sentimen ini di media sosial dan ceramah politik mereka, sekaligus mengekalkan pengaruh di kalangan pengundi Melayu. Ini menjadi salah satu sebab mengapa sokongan Melayu terhadap kerajaan Madani masih belum kukuh walaupun selepas 2 tahun memerintah.
Dalam konteks kerjasama antara partai komponen kerajaan perpaduan, ketegangan dalaman antara UMNO, DAP, dan PKR turut menjadi faktor yang mempengaruhi kepercayaan rakyat. UMNO sebagai partai tradisional Melayu dilihat bergelut untuk mengimbangi hubungan dengan DAP yang sering menjadi sasaran kritikan daripada pengundi Melayu. Pada masa yang sama, PKR pula berhadapan dengan cabaran untuk memastikan kerjasama ini kekal stabil tanpa menjejaskan kepercayaan pengundi mereka sendiri. Dalam keadaan ini, timbul beberapa persoalan penting yang perlu dijawab oleh kerajaan pimpinan Anwar. Mengapa selepas 2 tahun mentadbir, kebimbangan terhadap ekonomi dan kos sara hidup masih tinggi? Adakah dasar-dasar ekonomi yang diperkenalkan cukup berkesan untuk menangani masalah ini? Lebih penting lagi, mengapa sokongan Melayu terhadap Anwar dan kerajaan perpaduan masih tidak kukuh? Adakah naratif politik perkauman yang dimainkan pembangkang terlalu kuat sehingga kerajaan gagal membalasnya dengan strategi komunikasi yang berkesan? Selain itu, persoalan mengenai kebebasan institusi kehakiman dan pendakwaan terpilih juga terus membayangi pentadbiran Anwar. Jika rakyat melihat bahwa sistem keadilan hanya berfungsi untuk menyasarkan musuh politik, maka kepercayaan terhadap integriti kerajaan akan terus merosot. Begitu juga dengan isu keterbukaan dan ketelusan dalam pengurusan ekonomi negara. Termasuklah langkah kerajaan menangani isu ketirisan dan salah guna kuasa. Di media sosial, perang persepsi antara kerajaan dan pembangkang semakin sengit. Pembangkang dilihat lebih agresif dalam membentuk naratif yang berpihak kepada mereka, manakala kerajaan seringkali dilihat lambat bertindak balas terhadap serangan ini. Ini menimbulkan persoalan tentang kecekapan pasukan komunikasi kerajaan dalam menyampaikan mesej yang jelas dan berkesan kepada rakyat. Secara keseluruhannya, kajian oleh Merdeka Center ini memberikan gambaran yang jelas tentang cabaran besar yang masih dihadapi oleh kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Walaupun terdapat sedikit peningkatan dalam beberapa aspek, namun isu-isu asas seperti ekonomi, kos sara hidup, integriti pentadbiran, dan kestabilan politik masih menjadi kebimbangan utama rakyat. Jika langkah drastik tidak diambil, sokongan terhadap kerajaan perpaduan mungkin akan terus merosot, sekaligus membuka ruang kepada perubahan besar dalam lanskap politik negara pada pilihan raya yang akan datang. Terima kasih kerana telah menonton Current Sphere MY. Jangan lupa tinggalkan komen di bawah dan kongsikan pendapat Anda tentang hala tuju negara di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim. Tekan butang like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk konten politik yang lebih mendalam. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Current Sphere MY, analisis politik terkini, tepat, dan berani. Sekian saja, terima kasih.